لا النبي سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المعلمين معلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتم بخير. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat Tuyuf Rahman yang dirahmati dan maksudnya kita berbakti kepada ibu ayah tu lebih daripada yang lain, tuan-tuan. Jadi kita tak mau panjang bab tu, tuan-tuan. Kita balik kepada kitab kita, Siksa Kubur dan Dahsyatnya, muka surat 42. Imam Abu Lis berkata, sesiapa yang ingin selamat daripada siksa kubur, maka ia harus melazimkan 4 perkara dan meninggalkan 4 yang lain. Nak selamat daripada siksa kubur, maka dia nak kena buat 4 perkara dan menjauhkan 4 perkara. Apa dia 4 perkara yang kita kata yang boleh menyelamatkan kita daripada siksa kubur? Yang pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Pastikan penuh, pastikan lengkap sembahyang 5 waktu. Bahkan kalaulah kita ni betul-betul kita ni cinta kasih kepada Allah, maka sembahyang di awal waktu. Sebab Nabi bersabda, ahabbul a'malu ila Allah as-salatu ala waqtuha ay awwal waqtuha. Sebaik-baik amal yang dikasihi oleh Allah ialah sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu. Surah pastilah untuk memudahkan sembahyang awal waktu ni, kita tunggu sebelum masuk waktu. Paling baik mana kita ke masjid surau, tuan-tuan. Itu kita kata yang boleh menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Satu. Yang keduanya ialah banyaknya bersedekah. Bersedekah. Tabung-tabung yang bergerak, tabung yang dimakan. Ambillah ruang peluang untuk buat kebajikan. Habis tak ada, kita kata makhluk yang ada di rumah kita ni, kucing ke ayam ke, bagi makan elok-elok, tuan-tuan. Bersedekah. Kerana yang sedekah itu boleh menjarakkan kita daripada api neraka. Cuma kita orang yang banyak bersedekah, dia juga akan terselamat pelihara daripada siksa kubur. Yang ketiganya, membanyak membacakan Al-Quran. Sebab Nabi bersabda sana, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyakkanlah kamu membaca Al-Quran, atau memperbanyakkanlah kamu membaca Al-Quran, kerana bacaan-bacaan yang kamu baca itu akan menyelamatkan kamu, akan menjadi peguam bela kepada diri kamu. Jadi Al-Quran ni sebagai syafi'un musyafa' atau musyafa'. Quran itu sebagai peguam bela kepada kita. Siapa nak latih peguam bela dalam kubur, perbanyakkan baca Quran. Hak ada kapal-kapal sing pun tak ada mati, hak kapal sing pun mati dah.
Sing tak sing, hebat peguam apa, mati tuan-tuan. Belum tentu dia selamat dalam kubur. Kita nak selamat dalam kubur, nak membela diri kita, perbanyakkan baca Quran. Siapa kata? Nabi sebut begitu. Tak percaya Nabi, kafir. Itu saja. Yang ketiga, membanyakkan membaca Quran. Dan yang keempat, memperbanyakkan membaca tasbih. Tasbih panas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita pernah sebut, ini tasbih kita kata yang dibaca oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau kita kata subhanallah, itulah kita kata malaikat yang menanggung arasy Allah. Alhamdulillah, itulah kita kata ucapan yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah, itulah ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Allahu akbar, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itulah ungkapan yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gabungan tuan-tuan. Jadi inilah perkara yang boleh menyelamatkan kita. Bahkan dengan menyebut kalimah la ilaha illallah tuan-tuan, di pada hadis yang lain, siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah sehari sebanyak 100 kali, tidak mati dia melainkan mati dia bersyahadah. Tapi apabila dah mati bersyahadah, Nabi sebut pada hadis lain, persaksikanlah dia adalah ahli syurga. Siapa boleh baca la ilaha illallah 100 kali tuan-tuan, kalau takdir dia mati hari itu, dia mati bersyahadah. Kalau dah mati bersyahadah, Rasulullah persaksikan bahawa dia adalah ahli syurga. Ini 4 perkara yang kita nak kena buat. Ini 4 perkara pula yang kita kena kita kata jauhkan. Jadi sebab semua yang 4 tadi akan menerangkan kubur dan meluaskannya sampai 70 hasta. Raudatul min riyadil jannah. Kiri 70, depan 70. Kita kata kanan 70, belakang 70. Cuba. Itu hak kita duk nampak dengan mata kita ni. 2 kaki lebar, panjang 7 kaki. Itu mata kita. Tapi bagi yang beriman tuan-tuan, masuk dalam sana tak sama. Tengok nampak atas kubur tu nampak macam begitu saja. Tapi Allah memberi kelapangan kepada hamba-hambanya yang berada di bawah sana. Nampak macam tenang tuan-tuan, ada depan masjid ni. Tapi dia macam tuan-tuan, macam-macam ada di sana tuan-tuan. Adapun 4 yang harus kita tinggalkan, jangan buat. Nak selamat dalam kubur, yang pertama, jangan duk cakap bohong. Jangan duk tulis bohong. Tulis WhatsApp ke apa, jangan duk bohong orang. Hak tak bohong, confirm 100% ya Quran. Yang kita confirm tak bohong lagi, hadis Nabi. Hak kata-kata ni ditakut bimbang tuan-tuan. Yang keduanya, jangan mengkhianati apa saja amanah yang diberi kepada kita, tanggungjawab yang diberi kita, jangan kita khianat. Kalau kita tak boleh, serah balik. Jangan duk gagah lagi. Yang ketiganya, mengadu domba. Ni siapa duk gaduh domba, tak selamat dalam kubur. Dahlah dia mati, tengok orang tu duk berkelahi lagi, orang tu berbalah lagi, maka tunggulah dalam kubur. Yang keempat, menjaga kencing. Apa berkaitan jaga kencing dengan siksa kubur ni tuan-tuan? Kencing. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tanazzahu 'anil baul fa innal 'ammata 'adzabil qabr minhu. Bersih-bersihlah kamu daripada kencing. Ni kencing tak puas, kencing tak lawas. Dahlah dia kencing tak tu kena kain plekat macam mayang maghrib pula, mayang isya pula, mayang dalam keadaan najis, mungkin terkena seluar sependa mereka, seluar mereka, lepas tu pergi pakai sembahyang pula. Sah mayang? Tak sah tuan-tuan. Jadi sebab itulah, bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing. Jangan perkara kita kata jangan buat main-main. Yakni cebok jangan sampai ada sisanya, harus bersih sebenar-benar bersih. Jadi sebab itu ada dalam kitab, Allah tak ingat nama kitab. Kitab ni kitab lama tuan-tuan. Nak kencing pun dia tunjuk cara duduk. Cara duduk, cara kencing tuan-tuan.
supaya teknik itu boleh membantu kita bagi orang yang sihat tubuh badan. Cara duduk atas kaki kiri, kaki kanan, duduk macam ni tuan-tuan. Pernah tunjuk ke tuan-tuan? Rasanya dah tunjuk dah kot kencing. Pernah? Pernah dah? Cukup. Sebab kesan ni tuan-tuan ni. Jadi pastikan kita kencing bagi kita puas betul-betul, jangan kalut nak keluar sangat. Sebab apa ni? Siapa kencing tak lawas, maka tunggulah dia akan berhadapan dengan siksa kubur. Juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kariha lakum arba'a." Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada kamu 4 perkara. Apa dia? Al-abasu fi shalah. Yang pertamanya main-main dalam sembahyang. Bak cincai-cincai dalam sembahyang. Sembahyang ni bak cincai-cincai, nak jumpa orang, pakai baju punya elok, temu janji punya elok, letak wangian punya elok, nak jumpa orang. Tapi dengan Allah Ta'ala pakai sambak kot, dan baju dah seminggu tak basuh. Nampak tuan-tuan? Ni termasuk main-main. Nak jumpa makhluk aku nak, kadang-kadang hak kapiak lah tu. Puka punya pakai punya elok. Ni hang nak menghadap aku. Baju hak hang pakai tu aku bagi. Seluar hak tu semua nikmat aku bagi. Sepatutnya nak menghadap Allah yang terbaik. Hak duk ada kat kita. Termasuk kita main-main sembahyang ni, kita kata ialah melewat-lewatkan waktu sembahyang. Masa lain kita boleh atok. Tengok dunia punya atok tuan-tuan, kereta api laju lah ni. Tuan-tuan lewat sikit dia tinggal dah. Dunia tinggal kita. Kereta api pun tinggal, kapal terbang pun tinggal kita tuan-tuan. Tapi pasal apa masa kita dengan Allah kita tak berkira macam tu? Hanu kita nak terlepas dalam kubur, nak terlepas segala-galanya tu. Terlepas kereta api boleh naik kapal terbang lagi. Kalau terlepas kereta terbang, naik kereta api boleh naik bas lagi. Tapi terlepas akhirat ni tuan-tuan, nak naik apa lagi? Jangan duk main-main sembahyang tuan-tuan. Yang kedua disebutkan wallahu fil qiraah. Baca Al-Quran dalam keadaan kita kata main-main. Bukan baca Quran dari segi kita kata nak ambil pengajaran, bukan baca Quran tu dalam rasa nak mendekat diri, nak mentadabburkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran main-main. Buat main-main. Ini juga Allah kata, aku tidak suka, aku benci kepada orang yang macam ni. Dalam tak suka macam mana? Kita dengan depan orang kita berhormat. Ni baca Quran duduk pun lebih kurang. Hormat Al-Quran tu. Duduk cara elok, pakai cara elok, semua begitu. Hormat Quran tu. Dan yang ketiganya disebutkan warrafasu fis siyam. Dia berpuasa tetapi tak makan minum saja. Hak mulut dia, lidah depa semua ni macam-macam keluar daripada dalam kampung sampai ke Kuala Lumpur, sampai keluar negara. Dalam arti kata maknanya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Puasa, patut puasa ni jadi baiklah, tapi tak gunanya puasa. Dan yang keempatnya yang ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ini ialah gelak ketawa di atas kubur. Pi kubur pun boleh senyum gelak lagi. Boleh duk menyembang, boleh duk isap rokok lagi. Dah kubur. Hebat. Macam tak rasa apa. Macam rasa tak nak rasa mati. Maksud kita tuan-tuan ni hadapan. Kita duk tengok tiap-tiap hari. Sebab tu orang yang paling hebat, orang yang bersedia untuk mati. Bersedia untuk mati. Itulah orang yang paling selamat. Kita tak bersedia untuk mati, kita tak selamat. Sahabat-sahabat bersedia untuk mati. Pi perang nak mati, tuan-tuan. Dia tahu dah memang pi perang tu nak mati. Zaman-zaman dulu ni berjihad, pi nak mati. Hak lain tu dia selesai dah, pi nak mati. Sebab bersedia untuk mati. Yang tak bersedia untuk mati ni nak kena taubat banyak-banyak, nak kena tengok banyak mungkin dosa kita dengan Allah,
Dosa kita dengan Nabi kita, dosa kita dengan ahli keluarga kita, dan dosa kita dengan masyarakat. Balik sini lagi. Muhammad bin As-Samak ketika melihat kubur lalu berkata, kamu jangan tertipu kerana tenangnya kubur dan diamnya kubur-kubur ini. Maka alangkah ramainya orang yang sudah terkeliru di dalamnya, di dalam kubur. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Tengoklah ni mesin rumput rapat macam padang golf, susun batu nisan bagi elok, tuan-tuan. Maka alangkah jauhnya berbeza di antara satu pada yang lain di dalamnya. Macam kata tadi lah, ada yang luasnya sampai 70 hasta, ada yang sampai tulang rusuk berimpit. Hak dalam kubur tu. Hak beriman macam taman, duduk dalam taman syurga. Yang hak tak beriman, ahli maksiat, macam duduk dalam neraka dah. Kita akan jumpa lepas ni, tuan-tuan. Dia kata, maka seharusnya, sepatutnya, sayugianya orang yang berakal memperbanyakkan ingat kepada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Buat persiapan siap-siap. Jangan anak duk cadang tapi nak tak buat pun tak tahu. Beli batu nisan siap-siap letak depan pintu pagar tu. Sepasang untuk lelaki, pasang untuk isteri. Siapa dulu hak ni lah pi. Masuk tengok hak tu, keluar pun tengok hak tu, dia beringat kat tuan-tuan. Ulama-ulama dulu korek kubur terus, tuan-tuan. Pi duduk tidur dalam kubur, dia berasa ghaflah sikit. Berasa dia macam nak jauh diri dengan Allah Ta'ala. Masuk dalam kubur, tidur dalam kubur terus. Ni kita nak pergi kubur tunggu hari raya saja. Kesian mak kita, setahun sekali pergi tengok. Tambah lah ni lah, kadang-kadang alasan PKP tak pergi tengok terus, kesian. Yalah, mak kita, kalau kita sayang, kesian mak ayah kita, tuan-tuan, kita pergi ziarah kubur. Kalau hak mati kot jauh ke Mekah, kita tak boleh pergi, tuan-tuan. Selalu kita baca Quran, kita hadiahkan kepadanya sebagai ingat pada dia. Ni kalau duduk dekat, duduk dalam kampung, sampai naik hutan lu, naik hutan sampai tak kenal batu kubur tak mana, jadi tak patut sangat, tuan-tuan. Sufyan As-Sawri berkata, siapa yang sering mengingati kubur maka akan mendapatnya kebun daripada kebun-kebun syurga. Dan sesiapa yang melupakannya daripada kubur maka akan mendapat jurang di antara jurang-jurangnya api neraka. Tengok lagi apa disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Berkata dalam khutbahnya, wahai hamba Allah, berhati-hatilah kamu daripada kematian yang tidak dapat dihindari. Jika kamu berada di tempat ia datang mengambil kamu, duk tak mana pun dia cari apa, tak usah duk lari tang mana. Dan bila kita kata bila kamu lari pasti akan terpegang juga, nak lari ke mana tak boleh. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu, maka carilah jalan yang selamat. Siapa kata? Sayyidina Ali. Carilah jalan yang selamat dan segera-segera, sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, iaitulah kubur. Hari ni tiap-tiap hari kita melangkah ke kubur, tuan-tuan. Termasuk hak duduk depan duduk cakap ni. Tiap-tiap hari semua, tuan-tuan. Umur kita makin pendek, makin pendek, makin pendek. Ingatlah bahawa kubur itu ada kalanya kebun daripada kebun-kebun syurga. Hak ni kita nak, tuan-tuan. Nak macam mana? Baca Quran banyak. Nak macam mana? Sedekah banyak. Nak macam mana? Jaga sembahyang. Nak macam mana? Kita kata ingat sentiasa kepada kematian. Dan juga dalam kubur itu ada jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan kubur itu tiap-tiap hari berkata, akulah rumah yang gelap. Na'udzubillah, tuan-tuan. Nak pergi cerah kubur, tolong bayar bil elektrik masjid, tuan-tuan. InsyaAllah kubur akan terang. Carilah, ambil nama akaun masjid tu, bil tu, masuk sendiri, tuan-tuan. Boleh 50 untuk saya, 50 untuk mak ayah saya. Buat, tuan-tuan. Bukan apa masalah tanya. Oh, dia kata bulan ni orang bayar. Nah, kita bayar ke depan. Main bil tengok depan, negatif, bayar apa masalah? Apa masalah, tuan-tuan?
minta nama ikam masjid, pergi bayar. InsyaAllah kubur akan terang. Akulah tempat sendirian. Mana? Kubur duduk seorang-seorang, tak ada siapa teman. Akulah rumah ulat-ulat. Itu hakikat, tuan-tuan. Ingatlah, sesudah itu ada hari saat yang lebih mengerikan, iaitu hari di mana kanak-kanak kecil segera beruban, hari kiamat. Dan orang tua bagaikan orang yang mabuk. Itu suasana hari kiamat. Tak kenal tok laki, tak kenal siapa dah, mabuk. Bahkan ibu yang menyusui anaknya lupa terhadap bayi yang disusuinya. Ini fitrah ibu, tuan-tuan. Fitrah ibu. Yalah, binatang pun macam tu, dia cari anak dia, tuan-tuan. Dan wanita yang mengandung menggugurkan kandungnya. Ini suasana hari kiamat, tuan-tuan, sangat dahsyat. Tak sedap kata gugur. Dan engkau akan melihat orang-orang bagaikan orang mabuk, tetapi tidak mabuk arak. Hanya seksa Allah sangat ngeri dan sangat dahsyat. Itu suasana hari kiamat, tuan-tuan. Yang ahli maksiat. Tapi kalau kita yang kita kata ahli ibadat, golongan VIP, tuan-tuan, duduk tempat khas, dijaga, pelihara, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat akan, kita kata, akan ra'i, akan jaga. Ahli ibadat, tuan-tuan. Ahli ibadat. Tapi hak ni sebut ni yang ahli maksiat. Na'udzubillah, tuan-tuan. Ingatlah, Sayyidina Ali kata lagi, bahawa sesudah itu ada api neraka yang sangat-sangat panas. Daging curam dalamnya, perhiasannya di sana. Maka kaum muslimin semuanya menangis. Lalu ia berkata, dan di samping itu ada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, tersedia untuk orang-orang yang takwa. Semoga Allah melindungi kami. Kita semua lah, tuan-tuan, sebut amin. Semoga Allah melindungi kami dari seksa yang pedih dan menempatkan kami dari Darun Naim, syurga yang serba kenikmatan. Itu di antara pesan Sayyidina Ali kepada sahabat-sahabat di zamannya, termasuk kita lah ni. Tengok lagi. Usaid bin Abdul Rahman berkata, saya telah mendapat keterangan bahawa seorang mukmin jika mati dan diangkat, ia berkata, segerakan aku. Jadi nak kata orang Islam mati jangan duk simpan lama-lama, tuan-tuan. Orang Islam ni, orang beriman ni, kalau mati tu nak cepat-cepat masuk dalam kubur. Jadi segerakan aku. Dan bila telah dimasukkan ke dalam lahat kubur, bumi berkata kepadanya, aku kasih kepadamu ketika di atas punggungku. Masa hang duk jalan atas aku ni, maknanya aku mendoakan kerahmatan kepada kamu. Maknanya orang yang beriman. Lepas tu masuk dalam ni pula, dan kini aku lebih sayang kepadamu, aku peluk hang. Dulu hang duk atas aku, dan ni kiri kanan atas bawah aku sayang hang, aku peluk hang. Siapa dia kata? Tanah kata kat kita. Adapun si yang kafir mati lalu diangkatkan jenazahnya, ia berkata, kembalikan aku. Sebab tu orang kafir, tuan-tuan, orang tak beriman, dia mati dia bukan cepat-cepat simpan. Kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari. Ni dia jadi sendiri, tuan-tuan. Kita jangan diikut orang kafir. Tunggu anak balik Johor ke, nak tunggu anak. Tunggu buat apa, tuan-tuan? Hukum tentang mana? Kita ambil hukum mana tunggu anak ni, tuan-tuan? Tak ada. Kalau anak tu anak yang betul-betul dia soleh, dia akan balik, tuan-tuan. Kalau kata kerja kerajaan, cuti kita kerajaan bagi kita kata hak yang kerja pejabat 30 hari, 34 hari. Gunalah cuti itu. Berbakti kepada ibu ayah. Inilah masa dia. Kita guna 30 hari, pak belah kita daripada doa sak ni, tuan-tuan. Sampai mengaji, hantar kita boleh mengaji, kita boleh bekerja. Itu nak berkira. Urusan hang nak pergi berjalan sini hang boleh atak, tapi hang dengan mak ayah tak boleh atak. Tak sadut tunggu. Hak ada tu kemas sikit baris, segerakan. Kalau kita sayang kat mak ayah kita, segerakan. Jangan duk simpan lama-lama.
Kalau kita sayang kat bini kita pun, kalau bini mati, segerakan. Kalau suami kita mati pun, segerakan. Begitu tuan-tuan. Dan bila orang kafir mati lalu diangkatkan jenazahnya, ia berkata, kembalikan aku. Dan bila diletakkan ke dalam kubur dalam lahat, bumi berkata kepadanya, saya sangat benci kepadamu ketika engkau di atas punggungku. Yalah, hang ni menggunakan segala nikmat Allah tapi buat maksiat, tak beriman pada Allah. Tu kita kata bumi laknat. Tu kita kata Kamal Atatürk, hak Turki yang suruh azan pi bahasa Turki tu, yang kononnya dia agung-agungkan, memodernkan Turki. Moden apa? Pelingkup agama Turki. Alhamdulillah kita tengok, kita kata masjid apa hak terbaru ni, yang asal dah jadi gereja apa semua tu, dia jadi masjid balik. Erdogan dah ambil balik tuan-tuan, bagi maruah pada Islam balik. Tu pelingkup kita kata Kamal Atatürk tuan-tuan dulu ni. Tunggu, contoh Kamal Atatürk pada dia masa tanam dalam kubur tuan-tuan, dia pun terpaksa ambil batu besar tindan di atas. Bumi tak mau terima. Bumi tak mau terima. Na'udzubillah tuan-tuan. Dan kini aku lebih benci lagi kepadamu. Siapa kata? Bumi, tanah tuan-tuan. Masuk tuan-tuan. Masuk betul, tak ada siapa. Nak tolong siapa? Nak jerit siapa tolong? Tak ada. Tunggu. Hak tu dia himpit tuan-tuan. Hak kiri dia himpit ke pat, hak belakang dia renyok tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Faham tak pasal renyok? Orang Kelantan faham tak? Bagian kertas dia kata buat gitu tuan-tuan. Ni cuba ke depan belakang semua tu. Tengok yang lain pula. Pada satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika berhenti di atas kubur, ia menangis. Maka ditegur, ditanya kepada Sayyidina Uthman, engkau ni jika menyebut syurga dan neraka tidak menangis. Contoh syurga neraka tak menangis, tapi mai tak kubur menangis. Tetapi tentang kubur menangis. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Apa Rasulullah sabda? Al-qabru awal manazil al-akhirah. Kubur itu tempat pertama yang akan menuju ke akhirat. Peperiksaan yang pertama dalam kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Dia kata maka bila selamat dari kubur, ni kita kata apa? Roblox. PKP ni. Polis tu tahan, lepas. Kalau tak lepas, so patah balik. Tapi hal mati boleh patah balik tak? Tak ada. Hak dunia tak apa boleh patah balik ke, pergi cari lorong tikus boleh pula. Akhirat lorong tikus tak mana? Tak ada dalam kubur. Hak tu tuan-tuan. Hak tu Sayyidina Uthman teriak, ditekut. Dia kata kalaulah selamat dalam kubur, dia kata maka selamat. Lam yanjah minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Na'udzubillah. Maka yang di belakangnya lebih ringan. Proses kita kata kalau selamat dalam kubur nak pergi ke depan tu dah mudah dah. Adapun sebaliknya jika pergi dalam kubur dah tak selamat, tunggu apa? Ada macam-macam bil nak main lepas tu. Tuntutan nak main lepas tu. Masa ada kuasa tak apalah. Tak ada kuasa main macam-macam. Orang dakwa sana dakwa sini macam-macam boleh. Ni dakwa dah mati dah. Duk dunia hanya jadi raja sangat. Hak duk dunia hanya jadi menteri sangat. Mai tadi. Malaikat kata, "Mai. Kita baca bil dia tengok. Hang duk dunia hang buat apa?" Waktu jawab. Nak selamat ke tadi dah sembahyang. Nak selamat sedekah. Ni kita tengok PKP ni malu kat Ustaz Ibib tuan-tuan. Tapi tuan Tanjung Menara berkena juga. Dalam mai tolong dulu ni. Yang pelik nama jutawan kita ni tuan-tuan. Ibib, Ustaz Ibib tu Cina mu'allaf. Tapi Allah beri hidayah pegang Islam betul-betul. Dia tolong tu kalau nak ingat nak tolong bahasa, tak perlu tolong lah. Aku ni orang Cina. Tapi sebab dia Islam tuan-tuan. Tapi kita nak tanya mana jutawan Melayu ni? Hak 7 keturunan Islam ni.
Patah hidung tak nampak. Hak menteri-menteri yang bergelar penuh-penuh dah kaya perut boroi tu duk tak mana? Apa ni? Mana sumbangan apa? Mana kontainer apa? Tidak tunjuk pi lah tak kata. Ndaklah hampa hak lain hampa nak buat hampa menunjuk sangat. Panggil TV3, TV1 masuk dalam TV nak tunjuk. Oh, buat majlis panggil TV. Buat rakaman. Ni. Hak ni duk tang mana apa? Penjuru mana? Pelosok mana? Dalam suasana orang susah ni, patut orang kaya lah ni pakat-pakat turun padang. Mai hantar kontainer ke sana tak luak Kaya apa tu kadang-kadang 7 generasi makan tak habis. Mana tok-tok menteri kita tuan-tuan? Bohong tuan-tuan. Pak ni bohong. Duk kencing 10 kali kencing tak kepala kita. Kalau depa betul ni masa depa turun padang tuan-tuan. Tak luak bagi harta apa tu sedikit. Hantar kontainer beras, hantar kontainer kita sardin, hantar mai tak luak Tapi mana patah hidung apa? Mana? Tu mana hampa kata tak betul. Malu saya ibi. Lepas tu kawan minta tolong maka kada bertikai pula dah. Dia kata aku tak mau dengar. Apa masalah? Yang tadi dia telefon nak sponsor apa? Budak-budak mengaji. Adalah anak-anak. Pada cadang siapa tu bagi nombor telefon anak tu kat dia. Nak apa nak masuk. Kebetulan anak tak ada perempuan. Ada cadang tempat lain. Dia nak sponsor semua. Dia pun tahu. Budak-budak ni yang dah miskin kena bagi agama. Ada agama insya-Allah dia boleh bergerak. Tapi kalau tak ada agama ni tuan-tuan, apa ke dana tuan-tuan? Kefakiran membawa kepada kekufuran. Mana lagi kita cabarlah tuan-tuan. Malu kalau saya pisah bukan sampai Sabah Sarawak. Mana jutawan-jutawan kita duduk tak mana? Oh, masa nak keping belah raya pakai ulok habis waktu tu. Jangan lupa saya buh lambang macam-macam lambang. Buh lambang lah ni bagi. Patut bagi no. Said Padang Terat baling gua semua tu. Pak tu susah tak boleh motong tu tengah hujan 2-3 hari ni. Tak boleh tuan-tuan. Ni kadang-kadang miskin bandar pun banyak tuan-tuan. Yang tak boleh bayar apa? Bayar sewa rumah pun dah kerja tak ada. Nak menega sikit depa kecau. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Sian tuan-tuan. Sian. Tuan-tuan, jangan nak nampak jauh. Kita pun ada adik-beradik kita. Kita Allah bagi senang sikit, jangan lupa adik-beradik kita. Kita tak ulung tuan-tuan masalah ni. Masalah ni. Insya-Allah Allah ganti kat kita. Jadi itu di antara hadis Nabi yang disebut oleh Sayyidina Osman. Tengok lagi Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughli berkata ketika saya duduk bersama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itulah sepupu Nabi. Tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata, tanya pada dia, contoh kat dia, kami ni rombongan haji dan bersama kami ni ada seorang yang ketika sampai di daerah Datis, nama satu tempat Sahifah, tiba-tiba ia meninggal, tak dapat haji lagi tuan-tuan, dalam perjalanan pergi haji, mati. Maka kami siapkan segala keperluannya. Dahlah mandi nak kafan, atau dah buat dah. Korek kubur nak tanam lah. Mandi, kafan, sembayang apa semua, nak tanam dalam kubur. Dan ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Korek kubur jumpa ular. Maka kami tinggalkan dan menggali tempat yang lain. Korek tempat lain pun ada ular lagi. Maka kami biarkan. Dan dah korek tadi dah korek kubur, bukan macam lah korek peho. Dulu korek tangan, korek tu jumpa ular, korek jumpa ular. Kacau. Ni memang mengadu Sayyidina Osman. Kami ada masalah. Nak buat macam mana? Maka kami biarkan tinggal dulu. Dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami perbuat terhadap mayat ni? Mayat tanya apa tu? Nak buat ke mana ni? Dah lah, tengok ulang takut.
Mai tanya Sayyidina Osman. Dan ke Sayyidina Osman, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia ulama tuan-tuan. Banyak perawi hadis. Tanya Abdullah bin Abbas ini, itu dari amal perbuatannya sendiri. Dia kata, Abdullah Abbas kata, dia jadi macam itu pasal ada salah dia. Ada benda tak kena dia masa dia hidup. Lebih baik kamu kuburkan saja. Siapa kata? Abdullah bin Abbas. Demi Allah, andaikan kamu menggali bumi ini semua, niscaya kamu akan dapat ular di dalamnya. Tak selesai masalah. Siapa kata? Abdullah bin Abbas. Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu di salah satu kubur yang telah digalikan tadi. Ulang pun ulang dah. Nimpak turun dalam tu. Dan ketika mereka kembali ke kampungnya, mereka pergi berjumpa dengan keluarganya untuk mengembalikan barang-barang dia tadi, sambil bertanya kepada isterinya apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Yang isteri tak tahu, dia pun dia tahu. Cuba sedih tengok, tanya tengok apa duk nikah laki bini ni, apa perangai tok laki hang apa dia. Jawab isterinya, ia biasa menjual gandum dalam karung. Timbang gandum tu, buah laguni ke, buah dalam plastik ke, tak kira tuan-tuan. Hak jenis timbang tuan-tuan. Lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari. Tak cukup. Mana kita apa? Mix sekak tuan-tuan. Dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam gandum seberat apa yang nak ambilnya. Rish. Tipu tuan-tuan. Dia ambil jerami, kita kata jerami minyak mana, lepas tu ambil hak dia buat tadi. Dia tahu berat macam mana. Timbang memang sama berat, tapi bukan gandum, jerami. Macam orang duk ada kalau kita tengok dulu hak nakal-nakal motong getah tuan-tuan. Nak beri berat macam mana? Buh tanah lah tu. Buh dalam tanah dalam scrap tu. Ada yang buh batu. Ni cerita toke lah. Toke scrap. Duk sembang dengan dia. Dia pun jadi tok imam lah ni. Dia kata, ada dia belah tengok. Tu dia betul ada penuh. Timbang berat lah. Ni. Mati. Tunggu. Ulang tunggu lagu bohong. Nak tu. Tunggu tuan-tuan. Tengok Abu Lis berkata berita ini menunjukkan khianat. Hak cerita suami tadi ni. Berita ini menunjukkan bahawa khianat itu salah satu sebab di antara seksa kubur. Apa janji pilihan raya hampa tak tunai, khianat. Mampu. Mampu. Hak banyak tipu ni ahli-ahli politik dah tahu. Dengan ahli perniagaan. Hampa masuk jadi ahli kami, hang dapat begini. Lah kali dia kaya untung, tinggal kita. Tapi tak semua lah. Jadi banyak tipu ni ahli politik, zaman law. Yang kedua tipu ni ahli perniagaan. Perniagaan. Tipu. Dia kira masuk keluar tak dah. Rugi tak mau langsung. Ni macam hari ni duk tikai, rugi. Ahli perniagaan. Bukan hampa rugi, semua orang rugi. Gagah-gagah hak pekerja kerajaan lah. Ulak-ulak samalah. Kerja tak tahu mana, gaji penuh. Pencen pun tak kurang pun. Hulak-hulak lah sama. Macam mana? Hak gelak deras tu dia nak buat dulu insya-Allah. Tak sungguh tuan-tuan. Kerja tak tahu mana, gaji penuh apa semua. Orang tak ada kerja apa semua. Dan apa yang mereka melihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Boleh sekata jangan kita hidup, kita jangan khianat. Naudzubillah tuan-tuan. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru dengan 5 panggilan. Kita penyudah tani lah. Apa bumi hidup kata kita betapa? Yang pertama, wahai anak Adam, anda berjalan di atas belakangku dan kembalimu ke dalam perutku. Ingat, lah ni hampa duduk kat atas.
Satu hari hampa akan masuk dalam. Ingat. Bumi pesan apa? Supaya kita jangan sombong, jangan bongkok, jangan khianat. Sudah hak masuk dalam tanah. Gitu. Yang kedua, wahai anak Adam, anda makan berbagai-bagai makanan di atas belakangku, dan anda akan dimakan ulat dalam perut. Ni tak apa, makan macam-macam, makan lembu apa semua makan, masuk dalam, ulat duk tunggu ya. Masuk saja cacing dan ulat duk tunggu. Ni hang makan, maksudnya makan tu pasti hang nak masuk tu tanya halal ke haram dulu. Bukan pakai dolok masuk Bumi kata, ingat, masuk dalam tadi ulat, cacing duk tunggu hang. Tapi kalau kita orang mukmin yang beriman, ulat tak masuk, cacing pun tak apa. Orang mati syahid tak? Mayat duk macam tu. Mayat macam tu. Ni, nak pernah contoh tuan-tuan, Pak Ya, bekas imam Malai tu ni. Dia masa zaman dia mengaji di Mekah lama tu, dia kata, dan tengok 2-3 mayat, dia kata. Mayat dia lama dah. Mayat duk sempena elok. Itu apa? Orang beriman. Ulat bumi tak kacau pun tu. Kita pun harap macam tu tuan-tuan. Jadi orang yang mayat yang kita kata yang dijaga pelihara oleh Allah Ta'ala ni, kita kata mayat selasanya orang yang selalu banyak baca Quran tuan-tuan. Hak di kita kata di Allahumma salli di Empangan Beris dulu, seorang Tok Bidan. Tok Bidan. Orang Allah satu orang pergi tanya Allah Irham Tok Haji Saleh Musa. Dia beri pandangan macam mana orang tahu Tok Bidan ni, masa apa Tok Bidan ni mayat duk elok, mati punya lama dah, duk sempurna. Dia kata Tok Bidan dulu ni ikhlas. Yalah pergi duk menunggu nak beranak tu bukan sehari, bukan lah ni tuan-tuan. Lah ni kata toreh Tok Bidan kau jenis toreh. Tunggu lambat lagi lah ni toreh Dulu dia tunggu tidur situ. Tidur. Lepas kita kata mandi budak kerat pusat apa semua, mengurut apa semua fikir tuan-tuan. Lepas tu dah sampai dah 2-3 hari, tengok dah mak tu dah kuat boleh menyusu apa semua. Tok Bidan pun nak balik. Tok laki tu berilah sikit. Dulu ni bagi ayam, bagi buah nyok. Apa lepas tu kata Mak Bidan, oh terima kasih banyaklah tolong saya, hak ni yang saya boleh bagi. Hak lain tu Allah balas kat Mak Bidan. Hak Allah balas kat Mak Bidan tu ikhlas tu. Tu je salah kata tu. Doa-doa tu Allah tunjuk bagaimana seorang Tok Bidan mati dah punya lama, mayat duk sempurna elok. Dah tolong buat fardu kifayah nak beranak, bukan satu hal dah tuan-tuan. Fardu kifayah. Yang kedua mungkin doa yang duk pakat doa tu, doa yang ikhlas tuan-tuan. Dia doa tu malaikat aminkan doa dia. Jadi kun fayakun. Yang ketiganya, wahai anak Adam, anda tertawa di atas belakangku dan anda akan menangis dalam perutku. Apa naknya? Orang yang banyak seronok ketawa dalam dunia ni, dia akan beriak, akan banyak tangis teriak dalam kubur. Adapun sebaliknya, orang yang banyak teriak tangis dalam dunia ni dalam keadaan takut pada Allah, dia akan senyum sampai ke telinga dalam kubur. Jadi terbalik tuan-tuan. Jangan duk seronok sangat. Yang keempat, wahai anak Adam, anda bergembira di atas belakangku dan akan berduka dalam perutku. Itu kata tadilah, jangan duk seronok sangat. Yang terakhirnya, wahai anak Adam, anda berbuat dosa di atas belakangku, maka akan tersiksa di dalam perutku. Na'udzubillah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak termasuk. Sebab tu Nabi pun baca doa. Nabi pun baca doa tu. Baca pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr. Nabi, Rasul baca doa selamat pada siksa kubur. Tiba-tiba kita ni tak mau baca doa tu. Nabi baca pagi petang tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali. Ni siksa kubur tuan-tuan. Dan Nabi baca lagi dalam tahiyat. Tu hak kita kata pagi petang. Fil alami innaka hamidun.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar. Itu Nabi baca dalam tahiyat tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi baca lagi tu. Fil alami innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni, disambung, a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tak ingat ada dua doa lagi disambung lagi tuan-tuan. Kita sampai tak Allahumma salli ala Muhammad, kita iman kita pakai tentu saja. Dah umur 60 tambah sikit kot. Nak masuk kubur dekat ni tambah sikit kot. Tak ingat Ustaz tak depan tu tulis. Tak batas mayang tak depan tu. Baca tengok tu. Dah kena 2 3 4 kali. Ingat tapi jangan buat di sini masjid buat rumah dah. Nampak sangat masjid kan. Buat rumah tuan-tuan. Wallahu alam, kita tengok Amr bin Dinar lepas ni. Kau dah nak tanya apa tuan-tuan? Nak jumpa pula bulan depan tuan-tuan. Itu pun panjang umur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا استجاب له ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلال العبيد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.